Tengok yang ketujuh, sebuah lagi contoh, seorang perempuan Arab dusun yang bernama Ghamidiyah. Seorang perempuan namanya Ghamidiyah. Contoh kedua, perempuan. Tadi Maiz lelaki, ni perempuan. Dia telah melakukan perzinaan, sedang dalam rahimnya telah bergerak anak yang dikandungnya dari sebab perbuatan zina itu. Mengandung zina, mengandung. Batu Islam dia larang sungguh, sebab dia membabitkan semuanya, pusaka, nasab, keturunan, semua berkaitan dengan perkara-perkara perzinaan, wal'iyadzabillah. Dah mengandung, dah bergerak baby di dalam perutnya. Hati nuraninya yang berselimut iman, walaupun telah melakukan perbuatan keji secara sembunyi, namun ia tetap ingin supaya suci kembali dengan menerima hukuman secara terbuka. Walaupun dia buat secara sembunyi, tapi dia mau dihukum secara terbuka. Kalau dia duduk diam-diam bertaubat, itu yang Nabi tidak. Tapi dia tetap, iman dia mendorong dia, hukumlah. Dia takut akhirat. Allahu Akbar. Yang inilah iman. Perempuan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, sesungguhnya saya telah berzina, sebab itu bersihkanlah aku dengan hukuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan perempuan itu. Hari pertama dia mai jumpa Nabi. Nabi kata, balik, aku tak mau dengar, ambil balik. Nabi tolak. Dia abak dah dia berzina, ni baby dalam perut. Nabi kata, ambil balik. Nabi tidak mau mendengarnya. Tu Rasulullah, ni Islam. Baik. Kemudian esok harinya dia datang lagi, datang pula esok, dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa permintaan saya engkau tolak? Wah, tak mau terima aku. Kenapa engkau menolak permohonan aku, permintaan aku, wahai Rasulullah? Lalu dia berkata lagi, boleh jadi engkau menolak permintaan saya sebagaimana engkau menolak permintaan Maiz. Dia perli Nabi, macam perli Nabi lah. Walaupun Nabi peringkat awal tolak, tapi akhir Nabi hukum juga. Macam mana han tolak Maiz peringkat awal, han nak tolak juga ke aku, walaupun akhirnya Maiz dihukum oleh Rasulullah. Baik, maka demi Allah, sesungguhnya aku telah mengandung. Wallahi, dia kata, inni zanaitu, aku dah mengandung, aku berzina, memang aku telah mengandung, demi Allah. Oh, dia bersumpah atas nama Allah. Rasulullah menjawab, tidak begitu, melainkan kembalilah engkau pulang sampai anakmu lahir. Allahu Akbar. Tengoklah Nabi. Nabi kata, hampir balik tu, hampir balik tu, balik awak, hampir beranak tu. Allahu Akbar. Islam, tuan-tuan, Islam punya hebat. Tak ada nak terima cekuk rembat dulu, dah. Hang pergi balik, hang bersalin dulu, hampir beranak, sehingga anakmu lahir. Sambung 8. Perempuan itu pulang ke rumahnya dan menanti-nanti kelahiran anaknya. Habis hari berganti hari, bulan berganti bulan, tetapi hati nurani wanita itu tetap menyala, menginginkan kesucian dirinya dan dosa yang telah diperbuatnya. Walaupun dia dalam proses menanti kelahiran, hati itu tetap, hari demi hari dia beranak, dalam dia tunggu tu, hati dia menyala-nyala, tetap nak tunggu hukuman Allah, tetap
dia menanti saat dan hari itu. Setelah lahir, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa bayi yang baru dilahirkan. Lepas beranak habis pantang kena majun cap gunung Jerai, balik terus jumpa Nabi. Dia pun bawa baby yang telah lahir. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah anak yang telah saya lahirkan. Ya Rasulullah, ni dia anak saya, hak mengandung hasil zina, ni dia, saya dah beranak dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada, pulanglah dahulu dan susukanlah anakmu sampai dia berhenti menyusu. Ya Allah, ya Tuhan, hang balik hampir menyusu anak ni sampai dia berhenti menyusu. Hang balik hukum tak lagi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Al-Baqarah. Dan perempuan-perempuan, bayi-bayi yang dilahirkan itu, ibu-ibu itu bolehlah menyusukan anak mereka haulaini kamilaini, 2 tahun yang lengkap, liman arad, bagi sesiapa, ayyutimmar radha'ah, yang mampu menyusukan anaknya. Allah sebut dengan 2 tahun. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini. Surah Luqman. Dan kami wasiatkan kepada anak-anak bahawa terhadap kedua ibu bapa mereka berbuatlah baik, kerana ibunya ummuhu wahnan ala wahnin, kerana ibunya menanggung kepayahan demi kepayahan. Allahu Akbar. Mak kita tu wahnan ala wahnin, waktu beranak, waktu nak beranak, waktu mengandung, menanggung susah demi susah. Nak beranak pun susah, silap-silap operate perut, si bertarung nyawa, anak elok mak mati. Wahnan ala wahnin. Lalu Allah kata wa fisaluhu fi amaini, dan waktu menyusunya amaini, 2 tahun. Dalam riwayat yang lain Al-Ahqaf, salasuna syahrah, 30 bulan, maknanya 2 tahun setengah. So antara 2 tahun ke 2 tahun setengah. Nabi kata, pulanglah balik menyusu dulu, bagi anak ni menyusu. Tak hukum lagi. Perempuan itu pulang ke rumahnya dan menyusukan anaknya sampai selesai masa menyusukan, yang biasanya 2 tahun genap. Itu saya baca dah tadi ayat dia. Al-Baqarah juzuk 2, surah Luqman, kemudian surah Hamim, Al-Ahqaf. 3 surah cerita tentang susu ibu. Baik, rupanya pergantian malam dan siang selama 24 bulan itu, yakni 2 tahun itu, tiadalah menyebabkan perempuan itu lupa akan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan tidak ada pemberitahuan dari pengadilan, tiada peringatan dari hakim, dan tiada pengawalan dari polis. Perempuan itu kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan patuh dan sukarela untuk menerima hukuman yang disenanginya, untuk membersihkan dirinya dari noda dosa yang telah diperbuatnya. Tak ada kata notis. Kotlah hakim mahkamah hantar notis pemberitahuan, anda diminta hadir ke mahkamah sekian-sekian kes. Tak ada. Kotlah polis pergi jumpa dia, wahai perempuan Ghamdiyah, ingat nak kena hudud ni. Tak. Iman duduk dalam hati. Iman kata hang kena jumpa Nabi, hang kena hukum.
nanti akhirat hang selamat. Allahu Akbar. Habis menyusu 2 tahun dia jumpa Rasulullah. Dia datang membawa anaknya, sedang di tangan anak itu memegang sepotong roti. Allahu Akbar. Nak abak kat Nabi, ya Rasulullah, anak aku dah makan. Dalam satu riwayat lain ada tambahan, iaitu Nabi kata, balik lu, nanti kalau direjam anakmu siapa nak jaga? Cari pembantu rumah, cari orang nak jaga anak. Itu riwayat tambahan. Baik, kita baca riwayat ni saja. Lalu perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, anak ini telah berhenti menyusu. Lihatlah dia telah memakan makanan. Allah. Tuan bayang perempuan, tuan bayang kesan iman. Kita dah buat dosa, kita tahu dah nak minta ampun tu seorang suruh. Kalau kita terambil hak orang, kita tahu nak pulang balik sebab iman suruh pulang. Berapa kali saya pergi kedai, pada orang terbayar lebih, kita cek lebih 2 kupang, lebih 4 kupang. Kedai Cina kadang-kadang, kedai kawan DAP apa semua, tengok lebih RM1.50, lebih 5 kupang, kita patah balik bagi. Kita patah balik, ni 50 sen cukup dah, ni 50 sen lebih. Dia tengok kita atas bawah, dia kata jarang lah, selalu angkat punya dah. Itu orang, bukan saya. Saya orang Islam, orang Islam aja, ni bukan saya punya hak, lu punya hak. Ayah tu macam kah, terima kasih Haji, 5 kupang, selamat dah dia. Bukan hak kita. Even 5 sen pun kita pulang, even 1 sen pun kita akan pulang. Bukan hak kita. 1 sen tu akan menyebabkan murka Allah ke atas kita. Na'udzubillah. Dia bawa roti, tunjuk kat Nabi, makanlah. Baik. 9. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada memperolehi jalan lain selain menjalankan hukuman terhadap perempuan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh membuat lubang sehingga dada. Lalu Rasulullah pesan, dah itu hang dak, aku dah kata macam-macam, hang datang juga aku hukum, maka sahabat galilah lubang. Itu cara dia. Sama ada diikat atau digali lubang, maka digalilah lubang dan ditanam dia sehingga ke dadanya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah perempuan itu masuk ke dalamnya lubang sehingga dada, maka Rasulullah menyuruh orang ramai melemparnya dengan batu. Kemudian datang Khalid ibni Walid radhiyallahu anhu membawa batu, lalu dilemparkan kepada perempuan itu, maka memancarlah darah mengenai muka Khalid radhiyallahu anhu. Khalid datang ambil batu baling. Khalid punya baling Saifullah, pedang Allah. Setakat pedang tu macam raket badminton ya dia buat. Ni kan pula batu, dia hayun-hayun tu kena muka perempuan tu, merecik darah kena muka Khalid. Tu dia, merecik darah kena kepada muka Khalid ibni Walid. Lalu Khalid mengutuknya. Kena darah tu kat muka Khalid, Khalid mengutuk perempuan. Tak guna, dosa, berzina, kurang hajar, macam habak kat perempuan tu. Khalid mengutuk dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kutukan Khalid ibni Walid, lalu Rasulullah bersabda, mahlan ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'ina min ahlil madinah lawasa'athum wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat binafsiha lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Lalu Rasulullah bersabda,
jangan begitu wahai Khalid, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya perempuan itu telah bertaubat dengan arti yang sesungguhnya, dan kalau taubatnya dibahagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya cukup untuk kesemuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dia kesan taubat, tu dia kesan mengakui salah, tu dia kesan menerima hukuman karena takutkan Allah. Nabi kata, wahai Khalid, mahlan ya Khalid, relax, bertenang wahai Khalid, karena taubat perempuan ini 70 min ahlil Madinah, dibahagikan pada 70 penduduk Madinah, cukup semua dapat. Nak cukup, nak kata punya hebat perempuan tu suci bersih. Oh, Nabi tegur Khalid ibni Walid, adakah engkau mendapati taubat yang melebihi dari menyerahkan diri kepada Allah untuk menerima hukuman? Nabi habaq kat Khalid, ada lagi tak taubat semulia ini, beritahu aku. Allahu Akbar. Inilah iman, tuan-tuan. Saya ada dosa, tuan-tuan ada dosa, muslimat ada dosa, hak lampau-lampau, pas is pas, sudah kita bertaubat, jangan ulang dah. Allah terima taubat kita. Allah tahu kita lemah waktu kita buat dosa. Allah maha tahu kita siapa. Allah panjangkan umur kita, diberinya ruang dan peluang untuk bertemu dengan keampunan Dia. So jangan kita lengah. Sebab itu ayat 133 Ali Imran tadi, Allah kata wasari'u ila maghfirah. Bab minta ampun kena bersegera, jangan bertangguh.